TV KPM. Didik TV KPM. Alah, kenapa salah lagi ni? Banyak kali dah praktis ni. Okey, satu, tadi patutnya awak drop dulu bola, betul? Okey, awak pula patutnya tadi bola tu tangkap betul-betul dan patutnya dekat belakang garisan 5 meter. Aduh, salah ni. Tapi tak apa, kalau kita asyik salah je, apa kata kita panggil cikgu dulu, boleh? Cikgu! Cikgu! Mana cikgu yang boleh tolong kita ni nak belajar rugby rimau ni macam mana ni cikgu? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami, Didik TV KPM. Untuk slot sukan hari ini, kita akan belajar tentang sukan rugby rimau bersama dengan dua orang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan yang pertama, Cikgu Roslan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Cikgu Din. Kenalkan diri sikit Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan. Okay, saya Saharudin bin Muhammad Hashim. Bertugas di SK Seri Utama Sungai Besar Sabak Menam Selangor dan telah berkecimpung dalam sukan rugby ini selama 25 tahun. 25 tahun. Okey, Cikgu Lan pula berapa tahun pengalaman? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Roslan bin Muhammad dari SK Sungai Buaya Banting dan berkecimpung dalam lapangan sukan rugby selama 25 tahun. Saing-saing 25 tahun lebih kurang sama. Ya. Okey, itulah dia guru-guru yang kita bawakan bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada kita tentang sukan rugby rimau. Okey Cikgu, untuk episod kali ini Cikgu, apa pula diskusi yang kita nak bawakan kepada murid-murid di rumah? Okey. Pada hari ini kita akan terangkan cara permainan. Cara permainan yang kita mulakan dengan tendangan mula ataupun kick off, tendangan permulaan dan juga tendangan drop out. Okey, kick off dan drop out. Ada dua nama yang berbeza di sini Cikgu. Tapi Irfan rasa Cikgu, pastinya dua-dua ni akan digunakan pada situasi yang berbeza juga, betul? Ya, betul. Yang pertama tadi adalah kick off. Okey, yang Irfan tahulah Cikgu, kick off ni maksudnya permulaan kepada permainan. Okey, jadi apakah perkongsian Cikgu untuk kick off ni? Silakan. Okey. Kick off dalam satu permainan rugby hanya 3 kali saja kita buat. 3 kali? 3 kali, 3 situasi. Yang pertama, permulaan permainan. Baik. Yang kedua, apabila satu-satu pasukan mendapat try dan dia akan mulakan dengan kick off. Dan yang ketiga, apabila berlakunya separuh masa dan nak mulakan semula pun mulakan dengan kick off. Okey, permulaan, masa try. Lepas tu Sambung masa kedua. Separuh masa kedua. Okey, separuh masa kedua. Itu 3 kali kita akan gunakan kick off 3 situasi. 3 situasi. Okey. Kick off ni kita akan ambil di garisan tengah padang. Di tengah-tengah padang ataupun halfway line tu, tengah-tengah lebih padang. kurang macam bola sepak lah Cikgu. Macam bola sepak. Yeah. Cuma tendangannya bukan macam bola sepak. Berbeza. Tadi kan kita nampak kesalahan murid buat tadi kan. Tendangan yang betul adalah menggunakan teknik drop kick. Drop kick. Tendangan
lantun. Jatuhkan bola, baru kita tendang bola itu. Oh, bukan macam bola sepak cikgu Bukan kan? macam bola sepak. Baik. Tapi perlakuannya sama dengan drop out. Oh, sama. Perlakuannya sama, tetapi situasinya Berbeza. Kalau tadi kick off, kita mulakan dengan 3 situasi. Okey. Drop out apabila berlaku kesalahan yang dilakukan oleh pihak menyerang. Pihak lawan. Contohnya pihak menyerang ni dia bawa bola nak pergi try, tiba-tiba keluar ke garisan belakang. Baik. Tak try, maka hukumannya adalah drop out kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan. Ataupun dalam permainan biasa, pihak penyerang menendang bola tersebut terus keluar ke belakang, Okey. pun hukumannya adalah drop out di mana-mana garisan 15 meter. Garisan 15 meter. Ya, tadi tengah kick off tengah padang, Tengah padang. di Drop drop out garisan 15 meter pasukan bertahan. Itulah penerangan dia. Perbezaan. Okey, tapi kalau kita tak buat je, kita nampak macam mana Ya, kelakuan dia. kita Jadi kena kita tunjuk. bawakan juga 2 orang murid bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada kita demonstrasi untuk melakukan yang pertama kick off, yang kedua adalah drop out. Drop out. Okey cikgu, jom. Tapi sebelum Ya. murid buat, saya tunjuk cara dulu. Bagi cikgu tunjuk dululah. Cikgu paling pakar kat sini. Okey. Kemudian murid akan buat. Baik Okey. cikgu. Okey, kita ke Ke belakang sikit Ke boleh? Tak ada belakang masalah. Silakan cikgu. Okey. Kita perlukan ruang sikit sekarang ni. Okey, kita andaikan marker yang berwarna biru ini adalah garisan tengah Garisan tengah. Okey. ataupun halfway line, dan marker yang berwarna merah itu adalah garisan 5 meter. Baik. Apabila perlakuan kick off dilakukan, bola yang ditendang hendaklah melepasi Garisan 5 meter. garisan 15 meter dan pasukan lawan hendaklah berdiri di belakang garisan 5 meter. Baik. Kalau dia berdiri di dalam, itu adalah satu kesalahan. Kalau kita tendang tak lepas pun satu Kesalahan juga. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Okey, baik cikgu. Okey, sekarang saya tunjuk cara untuk melakukan Kick off. kick off. Ya. Perlakuan sama tapi tempat yang Beza. berbeza. Okey. Apabila kita satu-satu pasukan itu bersedia, dia akan membuat satu tendangan ke atas. Baik. Bola mesti jatuh ke tanah kemudian tendang. Jatuh Okey. ke tanah dulu. Boleh bersedia? Sedia. Okey, Adam. Okey. Adam. Itu adalah tendangan. Wah, cantik lah Cara cikgu tendang. tendangan. Mantap. Okey. Bola jatuh tanah baru tendang. Jadi cikgu, Ifan nampak cikgu letak 2 kali cikgu kan? Cikgu macam Itu kita nak cari tempat yang sesuai. Wah, okey. Ada Kadang-kadang cara kita- dia tu. Tempat yang tak sesuai dia akan melantun pergi ke sana ke sini. Okey. Kita check dulu cikgu mana Kita yang check sesuai. dulu. Baik. Okey, lepas cikgu dah tendang tadi. Okey. Okey, Adam dah tangkap. Okey. Dia boleh terus mainkan permainan tersebut. Dia akan hantar pada rakan di sebelah dia lah dan melakukan serangan. Baik. Dan pasukan kita yang menendang bola itu terus bertukar menjadi pasukan bertahan. Oh, okey. Okey. Baik cikgu. Begitu juga dengan drop out. Cuma drop out ni bezanya bukan di Halfway tengah line. ataupun halfway line, tapi dia buat di garisan 15 meter. Okey. Satu lagi, kick off boleh ditendang dengan cara grabble kick. Grabble tadi drop dan ni kita grabble. Okey, jadi tendangan itu tak perlu tinggi. Tendang itu memadai bola melepasi garisan 5 meter. 5 meter sahaja. Ya. Itu adalah untuk Drop out. Kick off. kick off. Ya. Kick off untuk pelakuan drop kick. Kita tengok pula pelakuan drop out. Okey. Kalau drop kick, pemain pasukan lawan hendaklah berada di garisan 5 meter. Baik. Tetapi sebaliknya kalau tendangan drop out, pemain boleh berdiri di depan tapi tidak boleh memasuki kawasan 15 meter. Oh, okey. Dia boleh ke depan okey. tapi jangan masuk ke kawasan kita lah cikgu eh. Adam ke depan. Okey. Okey. Dia boleh diri kat sini, diri kat sini. Depan. Yang Okey. penting jangan melepasi. Jangan masuk. Jangan masuk garisan kita. Jadi kita kena tendang macam tadilah.
Tapi kalau dia berada di depan, kita boleh ambil satu langkah ke belakang Baik. untuk mengelakkan daripada dia tahan bola tersebut. Dan tendangan pun sama, mesti melepasi garisan 15 meter. Okey. Okey. Okey, bertahan. Saya akan- Tahan. Adam cuba. Okey. Okey. Jadi bola melepasi dah kira boleh Selesai. terus main. Okey. Jadi itulah dia penerangan cikgu bagi tendangan kick off dan juga drop out cikgu. Jadi adakah murid akan cuba buat demonstrasi cikgu? Boleh. Murid Syar. boleh buat demonstrasi. Okey. Okey. Sekali sahaja kita akan buat demonstrasi. Okey. Kita cuba. Ya, okey cikgu. Yang ini adalah Ini kick off. kick off. Okey. Drop out yang kita buat ke drop out pula. Macam mana? Drop out. Garisan 15 meter tadi. Okey. Berdiri kat depan. Diri kat depan macam biasa. Adam kena cuba Mundur tangkap. sikit. Awak mundur Okey. sikit. Okey. Yang penting melepasi garisan 15 meter. Terima kasih Cikgu Lan, terima kasih Cikgu Syar. Kita nak berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam sukan Didik TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam sukan Didik TV KPM untuk Rugby Rima bersama saya Irfan Syami, Cikgu Lan dan Cikgu Din untuk kita kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan cara permainan sukan ini. Okey, kenapa Cikgu kita bawa lebih kurang 7 orang murid bersama kita? Rasanya dah 2 pasukan ni Cikgu. Untuk apa sebenarnya? Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Jadi untuk kemahiran kali ini kita nak demonstrasikan ataupun nak tunjukkan kepada penonton iaitu sebahagian daripada permainan iaitu scrum. Scrum, Dipanggil cikgu, sebagai scrum. Scrum. Okey. Tapi bila scrum ni akan dipermainkan dalam sukan rugby rimau ni Cikgu? Okey, scrum ni, berlaku scrum ni ialah untuk memerlukan sesuatu permainan setelah ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain dalam gender play, dalam permainan yang besar lah. Iaitu antaranya ialah satu forward pass, Forward pass. dan yang keduanya ialah knock on. Apabila berlaku kedua-dua ini, kesalahan ini, maka permainan itu akan dimainkan semula melalui scrum ini. Dan pasukan yang tidak melakukan kesalahan akan memulakan permainan dengan memasukkan bola dalam tunnel ataupun terowong. Ada tanah, ada lorong ni Cikgu. Okey. Scrum akan berlaku sekiranya ada pemain yang buat kesalahan. 2 kesalahan Cikgu. Yang pertama, forward pass. Forward pass. Yang kedua, knock on. Knock on tu macam mana Cikgu? Knock on ni ialah apabila pemain itu apabila menangkap bola secara tidak kemas, lalu dia menjatuhkan bola ke bahagian hadapan. Okey. Yang ini kita panggil sebagai knock on. Knock on. Ataupun bola ni berada di tangan dan ada pada badan dan Baik. juga kekal jatuh ke hadapan. Yang ini kita akan panggil knock on lah. Baik, jadi kalau berlakunya kejadian macam tu, kita akan terus kepada scrum Cikgu. Ya, kita akan mulakan permainan dengan scrum. Jadi kita akan gabungkan kedua-dua pasukan Cikgu. Ya. Dan scrum ni dia punya pemain yang akan terlibat dalam scrum ni ialah 3 daripada pasukan yang menyerang dan 3 daripada pasukan yang bertahan. Apa posisi mereka Cikgu? Okey, ada 3 posisi utama dalam scrum, iaitu yang pertama ialah prop, Prop, yang kedua ialah hooker hooker dan yang ketiga ialah scrum half. Dan mereka ini ada fungsi masing-masing. Baik. Nanti kita akan tunjukkan sewaktu pemain-pemain kita akan membuat demo lah. Demonstrasi. Ya. Okey, seterusnya kita akan buat kita akan tunjukkan bagaimana scrum itu pelakuan scrum itu. Boleh Cikgu. Jadi kita akan Okey. menggunakan pemain kita lah. Baik. Anggaplah mereka ini adalah 2 pasukan yang sedang bertembung sekarang ni. Okey, di atas padang. Jadi Cikgu, bagaimana posisi mereka? Letakkan dulu. Sila. Okey. Okey, players ke belakang. Okey, ke belakang sikit. Kita Okey. akan scrum kita akan tunjuk ke sana maksudnya arah depan. Jadi okey. So kita akan ada 2 orang prop di sebelah sini dan 2 orang prop di sebelah sana. Okey. Okey. Baik. So ini bilangannya adalah 3. Okey, 3 ni. So yang di sebelah luar, Okey. sebelah luar ni ada 2 orang setiap pasukan. Yang ini kita panggil prop. Okey, 2 orang ni prop 2. Baik.
3, 4. Maknanya 2 di sebelah pasukan yang menyerang dan 2 pasukan yang bertahan. Baik. Dan yang di tengah ni kita ada pemain kita panggil sebagai hooker. Hooker. Hooker ni tugas dia adalah untuk mengais bola. Mengais Apabila bola tu akan melalui lorong ini. Okey, tunnel dan cikgu ya. Jadi mereka akan berebut bola lah. So ada kontes dekat situ. So hooker yang paling hebat dia akan berhak memenangi kontes tersebut. Okey. Dan mana-mana pasukan yang menang itu dan pasukan itu akan terus bermain untuk general play. Dan kita ada seorang yang kita panggil sebagai scrum half, posisi dia. Okey. Dan scrum half ini adalah fungsi dia adalah untuk memasukkan bola dalam lorong ni. Okey. Kedudukannya adalah di tengah-tengah ni, tengah-tengah lorong dan dengan cara menggolekkan bola. Baik. Okey, dengan cara menggolekkan bola, saya beri contohlah. Cikgu, sekarang Hafiz datang daripada pasukan mana cikgu? Kita anggap yang sebelah sini adalah pasukan yang menyerang Okey. dan ini yang bertahan. Baik. Maka scrum half ini adalah daripada pasukan yang menyerang. Yang menyerang. Yang menyerang. Faham? Okey. Jadi scrum half ni dia akan masukkan bola. Okey. Dia mesti ada satu jarak lebih kurang 1 meter daripada lorong ini dan scrum half ni dia akan menggolekkan bola Okey. tanpa kita panggil sebagai sided lah. Sided throw dan Maksudnya kena lurus je lah cikgu kan? ya hooker boleh mengais bola. Okey. Boleh fight. Untuk prop ini tidak dibenarkan untuk mengais sebab atas faktor keselamatan. Sebab dikuatiri apabila mereka mengangkat kaki oleh kerana scrum ni dia ada kontes sedikit. Baik. Boleh pasukan ini masing-masing boleh menolak tidak melebihi 1 meter. Tidak boleh melebihi 1 meter. Sekiranya prop ni dia akan mengangkat kaki, dikuatiri scrum kita akan roboh lah. Akan roboh. Akan roboh. Itu adalah posisi mereka sekarang ni. Okey, kita ada prop yang tengah bersedia. Untuk scrum ni, Ya. untuk memulakan scrum, dia ada sequence, biasanya referee lah yang akan pengadil pertandingan yang akan menyebut sequence itu dengan kuat, iaitu crouch. Bind, set. Okey. Okey. Apabila yang pertama pemain ini kita sebut sebagai bind lah. So bind dengan rapkan pasukan dengan kedudukan yang betul lah. So tangan prop mesti memegang pinggang hooker yang sebelah kiri. Okey. Dan prop yang sebelah kiri kena pegang pinggang sebelah kanan. Okey. Ini adalah untuk tujuan keselamatan dan hooker dia perlu memegang kedua-dua prop ni. Dengan rapat lah. Okey. Okey Irfan. So Yes, untuk scrum ni kita ada beberapa elemen yang kita perlu kenal pasti dan kena kuat-kuasakan untuk peraturan untuk scrum ni sebab kita nak mengurangkan injury atau pengeceraan dalam kalangan pemain yang involved dalam scrum ni. Baik. Okey. Antaranya ialah kedudukan kaki supaya kedudukan scrum nanti apabila dia berlakunya scrum scrum kita lebih stabil lah. Stabil. Lebih stabil Untuk kedudukan kaki untuk katalah pasukan menyerang, jadi kaki yang sebelah kanan mesti berada di hadapan di hadapan dan kaki kiri sebelah belakang. Dan untuk prop yang sebelah kiri pula, kaki kiri dia di sebelah depan, Okey. kanan di belakang. Oh, begitu. Sementara hooker dia akan silangkan kaki dia untuk memudahkan dia apabila Untuk mengais bola. untuk mengais bola. Macam ni kena silang cikgu. Ya, kena silang. Oh, kena silang macam ni. Okey. Kena silang Baik. untuk mengais bola tu. Okey. Dan sebelum kita beri sequence untuk masuk dalam scrum ni, kita akan pastikan bahawa pasukan yang memulakan permainan ataupun pasukan yang menyerang kepala untuk prop yang sebelah kiri ni mesti berada di sebelah luar. Di sebelah luar. Okey. Dia kita panggil sebagai loose head prop. Yang sebelah kanan dia akan sebelah dalam antara dua prop sebelah sana, antara prop dengan hooker. Yang ini kita panggil sebagai tight head prop. Okey. Kalau belah sana loose. Ini loose, ini Okey. tight. Tight, okey. Kepada pasukan yang akan memulakan permainan. Pasukan yang menyerang cikgu. Yang menyerang. Okey. Okey, ready? Okey. Kita akan buat demo. Okey, dengar arahan cikgu. Okey, ready. Crouch. Bind. Set. Okey, stable. Stabilize. Okey, maknanya apabila bola selepas pasukan yang menyerang ini memenangi bola, maka pemain yang ada di backline boleh meneruskan permainan dan permainan itu akan terbuka semula untuk
general play lah. Okey. Untuk permainan arm cikgu ya. Untuk permainan arm. Jadi maknanya scrum ini untuk memulakan semula permainan setelah berlakunya kesalahan forward pass ataupun knock on. Ya. Okey. Baik, yang memerlukan ada 2 orang prop cikgu. Dan Ya, satu dua hooker. prop, satu hooker Setiap untuk pasukan. pasukan. Dan kemudian ada seorang kat tengah tu cikgu, nama dia scrum half Amsyar. Okey. So, Dialah yang akan memberikan Dia bola akan- dan hooker di antara kedua pasukan ni akan cuba untuk mendapatkan dan mengais bola cikgu Ya, betul. Dan untuk scrum half pun ada kaedah yang betul. Macam mana nak baling bola cikgu? Okey. Tunjukkan sikit cara. Okey. Cara ya. Okey, buka sikit. Okey. Antara kesalahan scrum half yang scrum half buat ialah apabila dia melontar bola masuk dalam tunnel. Sebab pelakuan yang sepatutnya ialah scrum half perlu menggolekkan bola di atas ground. Di atas padang rumput. permainan. Maksudnya maksudnya bukanlah kita baling tapi kita tak boleh menggolek baling sahaja. ataupun kita panggil campakkan bola masuk dalam tu, tak boleh. Tak boleh. Okey. Dan bola ni dia tidak boleh kita panggil istilahkan dalam rugby sebagai sided throw. One sided throw tu maksudnya kalau scrum half ini adalah daripada pasukan yang menyerang, maka dia terus baling ke arah kaki. Dilarang. Ya, faham. Sekiranya berlaku perkara seperti ini, maka free kick diberikan kepada pasukan yang bertahan. Okey. So pasukan yang bertahan akan mendapat tendangan yang percuma atas kesalahan tadi yang dilakukan oleh scrum half pasukan yang menyerang. Baik cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu boleh tak Abang Ifan nak jadi orang yang baling bola tu cikgu? Seramah boleh? Boleh, silakan. Okey. Baik, Abang Ifan nak cuba sekarang ni untuk tukar dengan Amsyar. Kejap boleh? Okey, Amsyar bagi kelulusan, tak apa. Berdebar pula kat sini Semua ni kuat-kuat ni. Okey. Baik, cikgu sebagai scrum half, bila saya nak golekkan bola ni cikgu? Okey, scrum half dia akan mula masukkan bola ataupun golekkan bola dalam lorong ni setelah pegawai permainan ataupun jurulatih mengesahkan bahawa scrum ini dalam keadaan stabil dan selamat untuk yang pemain yang involved dalam scrum tadi. Oh, maksudnya lepas crouch, main, set. Lepas set tu stabil dulu, baru kita benarkan untuk scrum half masuk. Okey. Baik. Jadi semua dah bersedia? Okey, cantik. Jadi jom kita mulakan permainan. Okey. Dengan Dengan sequence Ya. Okey, ready. Crouch. Bind. Set. Okey, tangan lurus. Okey. Tangan dalam keadaan lurus. Okey, scrum half on. Okey cikgu. Jadi pasukan mana yang dapat bola cikgu tadi? Kalau ikutkan pasukan yang menyerang tadi dapat bola, maksudnya pasukan sana lah. Kalau scrum half ni adalah pasukan yang menyerang, maka dia mendapat semula bola yang dimasukkan. Apabila dia diberi kelebihan, advantage untuk memasukkan bola dalam lorong. Tapi namun begitu, pasukan yang bertahan dia tetap diberi kebenaran untuk membuat tolakan tidak melebihi 1 meter. Dan mereka juga berpeluang untuk memenangi bola itu. Ada kalau pasukan yang bertahan dia dapat mengais, hooker pasukan bertahan dapat mengais bola itu ke belakang. Maksudnya pasukan yang bertahan tadi akan bertukar menjadi penyerang pula. Okey. Yang menyerang tadi akan bertahan. Otomatik akan menjadi bertahan. Macam tu rupanya. Okey, dan sebagai seorang scrum half cikgu, Ifan tak boleh nak buat sided throw, betul? Betul. Maksudnya Ifan tak boleh nak, contohnya Ifan adalah pemain dari pasukan yang menyerang, Ifan tak boleh nak baling ke sana. Betul. Tapi Ifan kena baling lurus sebab tak boleh kita bias lah cikgu kan. Ya, kena betul. adil dan sama. Betul. Setuju. Okey cikgu, kita pun dah memahami cikgu. Boleh kita ke depan cikgu. Terima kasih adik semua. Okey, kita dah memahami cara untuk kita melakukan scrum sekiranya berlaku 2 jenis keadaan cikgu. Yang pertama tadi forward pass. Berlakunya forward pass dan yang keduanya ialah berlaku knock on. Ya, dan kita nak ingat lagi sekali cikgu berkaitan dengan aspek keselamatan sekiranya kita dalam keadaan scrum tadi. Okey, dalam keadaan scrum yang pertama sekali ialah kita akan tengok dari segi tempat yang untuk kita bermain, tidak mungkin permukaan itu tidak ditenggelami air. Okey. Yang kedua ialah kita memastikan bahawa prop, hooker yang terlibat dalam scrum ini memastikan bahawa keadaan kaki mereka. Ini adalah yang penting adalah peranan jurulatih lah. Betul. Mengajar mereka sewaktu sesi latihan. Jadi apabila keadaan kaki yang betul, ini dapat menyokong supaya scrum kita tidak collapse. Betul. Kita tidak roboh lah maksudnya. Dan apabila scrum stabil, maka kita tidak banyak masa kita buang untuk
sewaktu perlawanan tidak banyak masa yang kita buang untuk membetulkan pemain-pemain ini. Scrum Mereka ni. dah tahu dan membentuk pemain scrum yang stabil dan seterusnya permainan boleh diteruskan. Baik, kita nak jimat masa cikgu Nak sebab jimat permainan masa. kita panjang lagi masa, tapi kalau kita asyik nak betulkan scrum je rugilah kat situ. Betul, Kan? Irfan. Okey, itulah penerangan cikgu berkaitan dengan scrum di mana akan berlaku sekiranya ada dua kesalahan. Yang pertama forward pass, yang kedua adalah knock on. Okey, kita nak berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia Sukan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami, Cikgu Lan dan Cikgu Den tentang rugby rimau. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apa diskusi kita sebenarnya? Sekarang kita akan pergi kepada kemahiran seterusnya, Ya. iaitu line out Line out tu macam mana ataupun cikgu? lontaran ke dalam. Okey. Okey. Line out ni berlaku apabila mana-mana pasukan yang mengeluarkan bola daripada kawasan permainan. Baik. Mengeluarkan bola ada dua cara, sama cara. ada bola itu keluar melepasi garisan ataupun pemain itu berlari terpijak garisan. Oh cikgu, kalau terpijak pun dikira salah juga. Dikira keluar. Kalau bola pijak tak ada masalah lagi. Kan? Pijak garisan bersama bola, Okey. maka dikatakan sebagai bola keluar. Dan hukumannya ialah lontaran ke dalam ataupun line out kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan. Kesalahan. Baik cikgu. Jadi sesiapa sajalah boleh buat line out ni cikgu kan? Ya, dalam satu-satu pasukan kebiasaannya yang melakukan lontaran ke dalam itu ialah hooker. Hooker dalam scrum tadi, kebiasaannya hooker yang akan membuat lontaran ke dalam. Baik. Dan memerlukan beberapa orang pemain untuk menerima hantaran tersebut. Dan penentuannya adalah ditentukan. Penentuan berapa orang adalah ditentukan oleh siapa yang dapat line out itu. Siapa yang dapat? Kalau dia dapat tim A yang dapat line out, Okey. maka dia boleh tentukan letak 3 ataupun 2. Dan kalau dia letak 2, tim satu lagi tak boleh letak 3. Baik. Dia kena ikut tim yang memenangi ataupun mempunyai Puasa untuk buat line out. kuasa ni. untuk buat line out. Okey cikgu. Okey. Kalau dua-dua lah, kalau tiga-tiga lah. Kalau 3-3 lah, dia tak boleh satu. Kekurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Tapi Ya. kebiasaan cikgu dalam permainan rugby rimau ni, untuk buat line out ni berapa ramai yang akan digunakan? 2 ke 3 cikgu? Selalu. Kita akan ada satu pelontar, Ya. kita akan ada satu penerima dan 2 orang setiap pasukan untuk membina satu barisan untuk menerima line out. Oh, okey, Ya. okey. Faham? Dan kedudukan penerima itu mestilah berada selepas garisan 3 meter tepi padang. Dan kita ada garisan bola keluar, selepas itu kita ada garisan 3 meter. Baik. Jadi pemain yang akan menerima bola itu akan berada dalam garisan 3 meter hingga garisan 10 meter. 3 hingga 10. 3 hingga 10 meter. Baik. Dan penerima mestilah berada 2 meter daripada pelontar. 2 meter daripada pelontar. Okey. Dan garisan tengah ni berada 2 meter. Sama ada daripada pelontar ataupun garisan tengah, dia mesti berada 2 meter. Baik. Okey. Apa lagi cikgu? Perkongsian cikgu tentang line out ni. Kita akan tunjukkan kedudukan. Kedudukan. Kedudukan Betul. di mana bermulanya line out dan di mana berakhirnya line out. Dan satu lagi, balingan ada 2 cara. 2 cara. Yang pertama, dia panggil balingan biasa, dan yang kedua, dia panggil balingan pantas. Walaupun tidak bersedia untuk membuat kedudukan ataupun posisi, Okey. pemain pasukan yang memenangi mempunyai line out itu boleh terus balik. Dia Terus panggil balik. quick throw. Walaupun mereka tak bersedia cikgu. Walaupun mereka tak bersedia. Okey. Itu ada 2 cara balingan cikgu. 2 cara balingan. Dan cara lontaran pula Ya. ada 2. Ada 2 juga. Sama ada dia nak melontar dari atas Dari atas. ataupun dia nak melontar dari bawah. Okey. Syaratnya bola mesti terus ke terowong tu, laluan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tak boleh kanan. ataupun tak boleh pasukan bertahan atau pasukan menyerang. Tak boleh. Tak boleh. Okey, Di tengah-tengah laluan. Okay. Dan ada satu lagi. Satu lagi cikgu. Pergerakannya tidak boleh lebih 2. Okey. Kalau dia buat begini,
begini, itu satu kesalahan. Dah 3 dah tu. Dah 3, dia kena 1 ataupun 2 balik. Okey. Itu adalah perlakuan. Baru saya tahu cikgu, kalau 3 dah jadi kesalahan cikgu. Ya. Dan apa yang akan berlaku sekiranya ada 3 kali kesalahan tadi cikgu? Kalau berlaku Ya. kesalahan, apa-apa hukuman hendaklah dilakukan di garisan 10 meter. 10 meter ke belakang mula. Sama ada balingan semula ataupun sekeram di garisan 10 meter kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan. Faham. Maksudnya setiap perlakuan tu pasti akan ada hukuman cikgu kan? Ya. Kalau salah pasti kena hukum. Pasti Itulah kena hukum. sukan rugby rimau Ya. ni cikgu. Okey, kita pun dah kongsi banyak cikgu. Ya. Jadi apa kata kita nak fahamkan lagi demonstrasinya yang akan dilakukan Ya. oleh murid-murid kita cikgu. Jom kita saksikan. Kita di sini Ya. saja. Okey, kita andaikan marker yang berwarna putih ini adalah garisan bola keluar. Okey. Okey, dan yang berwarna hijau ini adalah garisan 3 meter. 3 meter. Okey, katalah pasukan menyerang membawa bola terpijak garisan dan bila terpijak garisan dikira bola Line out. keluar. Bila bola keluar, pasukan yang tidak melakukan kesalahan akan mendapat lontaran. Baik. Okey. Satu buka pasukan di sebelah sini. Okey. Okey. Ini kita panggil pelontar atau Pelontar. thrower. Okey, dia mesti berada pijak garisan. Pijak garisan ya. Okey. Sini dia menentukan kalau dia letak sini dua Okey. orang, pandang sana. Yang ini pun kena, sebelah sini pun kena 2. Maksud cikgu, Amsyar ni yang akan tentukan berapa ramai cikgu? Pasukan dia. Pasukan dia. Ha. Okey. Okey. 2. Yang ini ialah penerima. Penerima. Okey. Dia boleh berdiri di sini, janji 2 meter ataupun dia boleh berada di situ, janji 2 meter jaraknya. Jarak dia pasti tak 2 boleh meter. Kurang pada 2 meter. Baik. Yang sini penerima di sebelah sini. Okey. Okey. Ini adalah kedudukan ataupun posisi ketika melakukan hantaran ataupun balingan ke dalam, line out. Okey? Bila bermula line out? Ya. Bila bermulanya line out, maksudnya apabila bola dilepaskan daripada tangan pelontar. Lepas saja bola itu, maka bermulanya line out. Oh, okey. Okey. Dan terlebih pemain kena berdiri 10 meter daripada garisan tengah ni. Dia ada imaginary line Okey. 10 meter. 10 meter ke belakang Okay, sekarang kita ada 3, 4, kita 7 sepasukan. Ya. 3 orang mesti berada di garisan di 10 meter 10 jaraknya. meter. Sama juga pasukan sebelah sini kena ada yang tak terlibat dengan line out kena berada 10 meter. Oh, macam saya kena belakangan cikgu. Tak kena terlibat. belakang Saya 10 pergi 10 meter ke Ah, belakang. okey. Anggapnya begitulah. Begitu. Okey. Dan pelontar hendaklah melontar di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah lorong ni. Kena pastikan lalu dekat lorong ni. Ya. Lorong tengah. Baik. Dia tak boleh hantar kepada pasukan dia. Tak boleh. Tak boleh hantar pada pasukan lawan. Bukan tak boleh, itu keuntungan pada pasukan lawan. Betul. Okey? Dan 2 orang ni kita panggil jumper ataupun pelompat ni. Dia boleh lompat, tak boleh angkat. Kawan belakang tak boleh angkat. Okey. Dia kena lompat sendiri Dia lah, lompat cikgu, sendiri. Ya. Okey. Dan dia mesti menggunakan tangan sebelah dalam. Okey. Menolong untuk tapping bola tersebut ataupun dia boleh guna dua-dua tangan untuk tangkap. Ditangkap. Okey, sekiranya dia menggunakan tangan sebelah sini, dikuatiri dia melakukan kekasaran. Tangan ini menekan Ya. pasukan lawan. Itu satu kesalahan. Okey? Okey, kita tengok pelakuannya. Baik, cikgu. Jom kita saksikan perlakuannya. Okey, Adik Amsyar kalau dah bersedia. Okey, Buat baling, pegawai perlawanan akan memastikan, yang pertama dia akan pastikan kedudukan yang tak terlibat Okey. 10 meter. Selesai. Dia pastikan selesai. Pastikan jarak ini sekurang-kurangnya setengah meter. Setengah meter. Tak boleh rapat sangat. Mhm. Okey, dia bukakan ni. Okey. Dia dah selesai, maka kebenaran untuk melakukan balingan ke dalam boleh diteruskan. Baik. Okey. Okey. Maksudnya cikgu, tadi bola dah pun ditepis Di tepi. oleh pasukan yang
bertahan cikgu kan? Bertahan. Dia tepis tapi bola tu tetap Keluar. Mana line out akan berlaku sekali lagi. Sekali lagi. Amsyar akan buat lagi? Akan buat lagi. Oh, okey. Boleh Amsyar lagi sekali? Okey. Cuba kali ni kita tangkap pula. Tangkap pula. Okey. Okey. Kalau situasi macam Ya. ni, pasukan ini telah memenangi line out. Dia tapping dan bola ini sudah terima kepada penerima. Baik. Dan apabila bola keluar saja dalam line out, maka line out sudah berakhir. Okey. Pasukan yang berdiri 10 meter tadi sudah boleh naik. Naik ke atas semula, okey. Semula. Selagi bola tak keluar, dia tak boleh bergerak. Okey. Itu perlakuan. Akan ada arahan daripada pegawai permainan ke? Ya, pegawai permainan akan boleh memberikan arahan untuk bola tu dilontar ke dalam. Dan yang lain pun boleh masuk kembali ke Ya. atas padang. Setelah bola line out ni keluar daripada posisi line out ni. Okey, lepas tu permainan pun akan disambung semula lah cikgu. Akan bersambung semula. Sebabnya scrum dan line outnya adalah part untuk bahagian untuk menyambung semula perlawanan apabila satu kesalahan dilakukan. Okey, kira macam pit stop lah cikgu kan? Ya. Untuk kita melakukan scrum ataupun line out ni sekiranya berlaku kesalahan oleh mana-mana pemain. Mana-mana pemain. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada semua sekali kerana bersama kami untuk kita tunjukkan demonstrasi bagi perlakuan line out. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM Sukan Rugby Rimau. Kembali menyaksikan Sukan Didik TV KPM Rugby Rimau bersama saya Irfan Syahmi, Cikgu Din dan Cikgu Lan. Cikgu masih bertenaga? Cantik, alhamdulillah. Okey, untuk segmen kali ini cikgu akan kongsikan kepada kita tentang satu situasi permainan yang penuh cikgu. Kongsikan. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, kita ada sediakan 2 pasukan. Jadi kita akan laksanakan satu permainan kecil dan situasi kecil permainan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan scrum, line out, juga hantaran, juga kick off ataupun drop out lah. Jadi selepas ini kita akan lihat situasi permainan kecil ini. Kita akan mulakan dengan kick off. Kita akan mulakan dengan kick off. Kemudian kita akan lihat pemain akan menyambut bola. Kemudian mereka akan mainkan dengan hantaran yang baik. Tetapi pada pemain yang ketiga tu, kita akan lihat knock on berlaku. Okey, maknanya terlepas bola. Terlepas bola. Okey. Jadi kemudian permainan akan disambung semula, akan dimulakan semula dengan perlakuan scrum. Okey, kemudian pasukan yang menyerang ataupun yang dia beri kelebihan bola tadi akan memenangi scrum. Seterusnya scrum half akan dapatkan bola dan akan terus menyerang. Pasukan bertahan dia akan menunggu di tempat bertahan dan scrum half ni dia akan memijak garisan keluar. Okey, maksudnya itu ada petanda untuk line out. Okey. Dan selepas itu pelakuan line out kita akan teruskan dengan ataupun memulakan permainan dengan pelakuan line out lah. Dan kemudian mereka akan kembali semula kepada permainan am ataupun general play lah. Baik cikgu. Okey, nampaknya murid kat belakang kita sekarang ni dah tak sabar cikgu. Kaki mereka pun dah gatal-gatal sekarang ni nak melakukan aktiviti kita iaitu sukan rugby rimau secara penuh lebih kurang cikgu. Di mana kita akan tunjukkan bagaimana permulaan dan juga apa yang akan berlaku sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ya, betul Irfan. Okey, jadi kita nak berikan ruang dan peluang kepada mereka untuk tunjukkan demonstrasi sekarang ini cikgu dengan arahan. Silakan. Okey, ready ya? Team A ready ya? Team B ready? Okey, handling. Okey, knock on berlaku Irfan. Knock on berlaku, okey. Knock Bola on berlaku. terlepas. Okey. Kita award scrum kepada pasukan yang bertahan. Baik. Yang tidak melakukan kesalahan. Okey, ready boys? Okey, crouch. Tangan. Bind. Bind. Set. Okey. Okey, hold. Ini adalah perlakuan Okey, menang bola. scrum Bind. sekarang ni. Okey. Okey, break. Okey, bola keluar Irfan. Bola keluar.
So kita akan mulakan dengan line out. Okey. Biasanya pegawai perlawanan dia akan bagi isyarat begini. Maksudnya Cikgu Amsyar ni dah lepas garisan Cikgu kan? Garisan. Aduh, Dan kena balik ke dalam lah ni. kita beri pada pasukan yang bertahan tadi untuk melakukan throw in. Baik. Throw in untuk line out. Okey, biasanya pegawai perlawanan dia akan beri isyarat. Okey, isyarat tangan dan waktu itulah permulaan line out akan berlaku. Okey, fine. Okey, teruskan permainan. Touch. Okey, ini adalah sebahagian daripada situasi permainan kecil untuk menggabungkan dan ada kesinambungan antara kemahiran-kemahiran yang kita dah ajar yang sebelum ini tadi. Betul, Cikgu. So bagaimana ianya berlaku dalam sesuatu perlawanan ataupun permainan lah. Baik. Sebagai penutupnya Cikgu, mungkin Cikgu Lan atau Cikgu Din boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, sebagai rumusan untuk segmen ataupun kemahiran yang kita tunjukkan ada ini, sukan rugby rimau ini memerlukan semangat kesukanan dan juga memerlukan semangat sepasukan yang amat tinggi. Betul. Kerjasama Cikgu. Kerjasama satu kumpulan itu amat tinggi. Cuma permainan ini adalah permainan bersama, bukan permainan individu. Jadi setiap pemain perlu mengamalkan sikap bekerjasama dalam pasukan. Baik Cikgu. Cikgu Lan, Cikgu Din tambah sikit. Okey, harapan kami lah sebagai jurulatih, sebagai guru pembimbing, harapan kami ialah mereka punya semangat yang tinggi, tidak mudah mengalah. Betul. Dan apa yang penting ialah kemenjadian murid. Sekarang ini kita sebut sebagai kemenjadian murid. Jadi mereka dengan adanya rugby rimau yang kami ajar ini, mudah-mudahan akan mengimbangi pencapaian akademik mereka. Betul. Supaya dalam bidang co-curriculum juga mereka akan dapat satu pencapaian yang tinggi dalam situasi mereka sekarang ni berada di alam sekolah rendah ini. Betul Cikgu. Supaya menjadi satu titik tolak kecemerlangan mereka apabila mereka berada di sekolah menengah dan seterusnya di alam pekerjaan. Melahirkan murid yang seimbang akademik dan co-curriculum. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Din dan juga Cikgu Lan bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita tentang sukan rugby rimau. Jadi majulah sukan rugby rimau untuk negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.